Hi guys, welcome back to Book Gadget. Ini adalah OnePlus Nord 3 5G. Sepanjang 2 minggu menggunakan phone ni, apa yang aku boleh simpulkan kat sini ialah OnePlus demam semasa diorang buat smartphone ni. Sebab OnePlus Nord 3 5G ni ialah smartphone mid-range, tapi diorang buat macam smartphone flagship. Kenapa aku cakap diorang demam? Dia pergi bedalnya bagi Dimensity 9000. Kalau kau nak tahu kehebatan Dimensity 9000 ni, dia sehebat macam Snapdragon 8 Gen 1. Kemudian dia bagi 16GB RAM LPDDR5X. Ini physical punya RAM, hardware, bukan virtual RAM yang tambah-tambah tu, bukan. Apa lagi yang buatkan phone ni gila ialah dia punya software. Sekarang ni dah gunakan yang paling latest, iaitu Oxygen OS 13.1 yang berasaskan Android 13. Dan dia menyokong untuk Android update, major update selama 3 kali, which is 3 tahun, dan juga security update sebanyak 4 tahun. Ini line up mid-range guys. Memang OnePlus Nord 3 ni memang smartphone mid-range lah, tapi dia buat macam smartphone flagship. Mantap gila lah untuk OnePlus punya mid-range kali ni. Jadi dengan menggunakan Dimensity 9000 dipadukan pula dengan 16GB RAM, performance dekat phone ni serius padu gila. Aku dah rasa macam pakai phone flagship dah. Dah lupa yang phone ni ialah phone mid-range. Serius tak tipu. Sebab nak buat apa saja dekat phone ni semuanya laju dan lancar. Dah rasa macam dekat smartphone flagship dah. Best gila. Kalau nak main game, selamba je, tak perlu risau tentang performance sebab dah salah yang phone ni mampu berikan performance yang super padu, super laju, dan dia ada cooling system yang besar. Jadi memang tak ada masalah kalau nak main game dengan waktu yang lama sebab dia dapat jaga suhu dengan baik. Dan phone ni sangat sesuai untuk gamer sebab dia ada Hyper Touch dan Hyper Boost engine. Tambahan pula dia punya sampling rate sehingga 1000Hz. Memang padu. Dan siapa yang jenis fast hand bila main game tu, apalagi untuk game PUBG, memang sesuai untuk main game dekat phone ni. Jadi OnePlus Nord 3 5G ni memang memiliki performance yang padu. Dia punya performance ni dah selevel macam smartphone flagship. Kenapa aku berani cakap macam ni? First, aku dah guna phone ni and aku puas hatilah performance dekat smartphone ni. Macam aku cakap tadi, aku dah lupa yang phone ni adalah smartphone mid-range sebab dia punya performance memang rasa macam smartphone flagship. Yang kedua, korang tengok sendiri dia punya spesifikasi. Dimensity 9000 yang standing dengan Snapdragon 8 Gen 1. Kemudian 16GB RAM LPDDR5X. 16GB RAM bukan virtual, memang RAM yang dah tertanam dalam phone ni. Aku tak tahu nak buat apa dengan RAM besar-besar macam tu kan. Dah macam aku punya PC lah, dia punya RAM besar tu. Kemudian dia punya storage ialah UFS 3.1. Korang tahu UFS 3.1 ni memang laju. Memang kebanyakannya phone flagship lah yang gunakan UFS 3.1 punya storage ni. Kemudian dia ada software yang ringan, software yang laju, dan menyokong Android update selama 3 kali. Guys, mid-range lepas tu dapat Android update sebanyak 3 kali. Itu dah sangat mewah, memang belanja habis. Dan security update sebanyak 4 tahun. Nikmat apa lagi yang kau dustakan? Dan sepanjang gunakan phone ni, aku dapati bahawa bateri dia ni tahan untuk kegunaan seharian. Pernah beberapa kali aku pergi KL, naik train, perjalanan ambil masa dalam 1 jam. Kemudian naik Grab, naik bin, ambil gambar, ambil video, layan YouTube. Balik rumah, bateri masih berbekalkan 30% macam tu. Memang padu. Kemudian nak cas penuh semula pun laju sebab dia menyokong 80W punya pengecasan. Jadi dari 1% sehingga 100% ambil masa dalam 37 minit sahaja. Memang laju berdesuk pengecasan dekat smartphone ni. Dan OnePlus ada bagi tahu untuk dia punya kesihatan bateri ni, dia boleh bertahan sehingga 1600 charging cycle. Ini bermakna kalau kita cas smartphone ni sehari sekali je, dia punya kesihatan bateri ni boleh bertahan sehingga 4 tahun lebih. Dan dekat smartphone OnePlus ni kita boleh tengok dia punya kesihatan bateri. Dia ada maximum capacity lah. Dia lebih kurang macam dekat iPhone punya battery health. Untuk bahagian display dia pula sangat mewah dengan menggunakan Super Fluid AMOLED. Ukuran dia pun besar, 6.74 inci. Ada 120Hz refresh rate. Kemudian menyokong HDR10+ dan memiliki
memiliki 1 billion colors. Mantap. Jadi nak layan apa saja dekat phone ni memang best. Detail tajam, warna dia vibrant dan bezel dia pun nipis gila guys. Itu yang buatkan screen phone ni dia nampak mewah. Oh ya, dia juga memiliki fingerprint in display yang sangat laju. Dan selain memiliki skrin yang mewah, OnePlus Note 3 juga hadir dengan stereo speaker. Untuk bunyi dia cukup sedap, bunyi yang lantang dan tak ada pecah-pecah semua tu lah. Cuma bass dia kurang kick sikit. Overall untuk audio dia ni cukup sedap untuk kita layan movie atau dengar lagu. Baiklah, untuk kamera dia pula, si OnePlus Note 3 ni hadir dengan 50MP kamera utama yang menggunakan sensor Sony IMX890. Ini adalah sensor yang sama digunakan oleh OnePlus 11, which is phone flagshipnya OnePlus lah. Jadi untuk hasil dia cantik, masih berada di tahap yang tersendiri. Warna vivid, warna dia memang ciri khas dari phone OnePlus lah. Warna dia macam oversaturated but in a good way. Bagi aku warna dia ni dah cukup sedap, cukup cantik untuk kita share dekat kita punya social media. Untuk situasi yang kurang cahaya pula, phone ni masih mampu untuk hasilkan gambar yang cantik dan terang. Warna dan detail dia ni masih terjaga dengan baik. Dan OIS juga membantu phone ni untuk dapatkan gambar yang cantik pada situasi low light. Kualiti gambar macam ni sebenarnya over cantik untuk sebuah phone mid-range. Jadi untuk hasil kamera dia ni memang padu gila, cukup cantik untuk sebuah smartphone mid-range. Dan OnePlus ada beritahu yang dia punya teknologi kamera yang digunakan oleh OnePlus Note 3 ni adalah teknologi kamera yang sama digunakan pada OnePlus 11, iaitu dia punya smartphone flagship. Harga pun 3,000 lebih, tapi dia bagi dekat smartphone mid-range diorang. Memang satu kerja gila lah dekat smartphone ni. First tadi dia bagi chipset yang flagship, RAM yang flagship juga. Jarang phone flagship ada RAM sebesar macam tu. Kemudian storage pun storage dekat smartphone flagship, iaitu UFS 3.1. Dan sekarang dia bagi teknologi kamera dekat smartphone flagship. Hais, apa diorang nak sebenarnya ni? Dan dari segala spesifikasi flagship yang ada dekat smartphone ni, ada satu part yang aku rasa dia masih lagi rasa macam smartphone mid-range. Yelah, dah nama pun smartphone mid-range kan, tak bolehlah dia nak letak semua benda flagship dekat phone ni, iaitu dia punya design. Tapi sebelum tu, sejujurnya yang phone ni memiliki warna yang fresh, warna yang cantik dan juga limited. Kenapa aku cakap limited? Itu sebab untuk OnePlus Note 3 kali ni cuma ada satu warna saja yang diorang keluarkan, iaitu warna hijau ni lah. Dia tak ada pilihan warna lain. Cuma ada satu warna ni je lah. Nak tak nak, korang suka tak suka, ini warna yang korang akan dapat kalau beli OnePlus Note 3 ni. Jadi kenapa aku cakap yang phone ni memiliki design yang biasa, design yang mid-range sangat? Itu disebabkan dia punya design kamera. So kalau tengok dia punya design kamera ni, dia sangat simple. Dia macam smartphone mid-range yang lain. Dia tak ada benda yang wow sangat lah dekat dia punya design kamera ni. Dia just bulat untuk atas dan bawah. Kemudian ada dia punya flash. Itu je lah untuk dia punya design kamera ni. Tapi korang jangan salah faham pula, aku bukan cakap yang design dia ni buruk, tak. Aku cuma bagi tahu yang dia punya design kamera ni simple je. Dia macam smartphone mid-range yang lain. Dan selebihnya aku suka sebab dia punya phone ni boxy, ringan, and barang ikonik daripada OnePlus itu tersendiri masih dikekalkan, iaitu alert slider. Jadi dengan tanda harga RM2,199, kita akan dapat sebuah smartphone mid-range tapi smartphone flagship. Macam mana tu? Macam korang dengar tadi lah, macam aku bagi tahu yang phone ni dibedalnya dengan barang-barang flagship. Bermula daripada dia punya chipset Dimensity 9000, kemudian RAM dia 16GB, storage dia UFS 3.1, pengecasan dia laju. Even phone flagship
yang ada sekarang ni pun tak selaju macam phone mid-range nya OnePlus ni. Bateri besar, tahan lama, dia punya software pun ringan, laju. Kemudian ada Android update yang lama, which is 3 tahun, dan security update selama 4 tahun. Kemudian ada teknologi kamera macam smartphone flagship. Untuk hasil dia pun dah standing macam smartphone flagship. Memang nice je lah dekat smartphone ni. Macam aku cakap tadi, aku tak faham apa yang OnePlus cuba sampaikan. Diorang jual phone mid-range tapi bagi spesifikasi phone flagship. Memang tak tahu nak cakap apa lagi. Memang berbaloi lah. Memang berbaloi gila untuk OnePlus Note 3 ni. Serius, padu gila. Phone mid-range tapi dalam dia flagship. So guys, nampaknya itu saja video kita kali ni. Macam biasa, jangan lupa untuk tinggalkan like dan juga subscribe channel Bull Gadget. Jumpa lagi next video. Assalamualaikum dan bye-bye. Peace. Guys, ini barang baik. Memang barang baik. Serius, berbaloi gila untuk tanda harga jualan dia. OnePlus apa guys? OnePlus demam.